Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat antara sunnah dan bid'ah. Dan mulai video ini, bagi video-video saya yang bersiri, saya akan mula meletakkan kod dan juga nombor di permulaan tajuk. Sebagai contoh, untuk video ini kodnya ZSS #03. Bermaksud zikir selepas solat video yang ketiga. Kenapa saya melakukannya? Okey, meskipun saya telah menyusun video saya ini dalam satu playlist, dalam satu playlist, dan dalam playlist itu pun sudah ada tertib videonya itu, masih ada lagi yang bertanya kepada saya, video siri sebelumnya mana? Video yang pertama mana? Mereka masih tercari-cari. Saya kata cari dalam saluran YouTube saya, cari dalam playlist. Mereka tak jumpa-jumpa juga. Jadi moga-moga dengan adanya kod seperti ini dapat membantu memudahkan orang-orang yang mencari video saya yang bersiri ini, ya. Okey, video kali ini meskipun saya kata video ni asalnya ialah siri menjelaskan buku saya, tetapi video kali ini saya ingin menjawab satu soalan yang saya terima daripada video saya siri yang pertama. Okey, soalan itu berbunyi, maaf bertanya, zikir bermacam-macam. Harap ada diterangkan makna dan cara melakukannya. Tuan ada tunjuk ajar macam mana nak lakukan zikir nafas supaya dapat memandaikan orang ramai dan mereka dapat memanfaatkannya, ya. Jadi untuk video ini saya akan terangkan tentang zikir nafas dan tentang macam-macam zikir ataupun pelbagai jenis zikir. Baik. Pertama sekali tentang zikir nafas, ya. Sejauh kajian saya, sejauh semakan saya, zikir nafas ini tidak terdapat dalam Al-Quran mahupun dalam As-Sunnah yang sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, zikir ini ialah kita mengingati Allah. Maka hendaklah kita mengingati Allah dengan lafaz dan cara yang Allah mahu dirinya diingati. Maka kita tidak boleh membuat-buat lafaz zikir yang tersendiri. Kita tidak boleh membuat cara zikir yang tersendiri. Sebaliknya, hendaklah lafaz dan zikir tersebut berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini dapat kita ketahui sama ada dalam Al-Quran mahupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerangkan bagaimana Dia mahu dirinya diingati sama ada dalam Al-Quran atau melalui pesuruhnya, messengernya, yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi soalan ini, zikir nafas sejauh kajian saya, sejauh semakan saya, ia tidak terdapat dalam Al-Quran mahupun As-Sunnah yang sahih. Zikir ialah ibadah, dan mana-mana ibadah yang seseorang itu buat sesuatu yang baharu, yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Jadi zikir nafas ini bukan sahaja tak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi bagi sesiapa yang ada mengamalkannya, ada orang mengajarnya, maka hendaklah dia meninggalkan zikir tersebut kerana ia merupakan satu bid'ah yang dilarang dalam agama. Dalam rangka mengkaji tentang zikir nafas ni, saya cari-cari, saya jumpa satu video. Ada seorang tok guru ni, dia duk mengajar cara zikir nafas yang betul dan cara zikir nafas yang salah lagi menyesatkan. Padahal apa yang dikatakan sebagai betul, itu pun salah dan menyesatkan juga. Sebab macam mana pun zikir nafas ni tidak ada asalnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey? Jadi bagi sesiapa yang tertanya-tanya, tercari-cari tentang zikir nafas, boleh abaikannya. Dan sesiapa yang sebelum ini ada mengamalkannya, maka tinggalkanlah ia juga. Ayuh kita mengingati Allah sebagaimana Allah mahu dirinya diingati. Bukan yang diajar oleh tok guru kita, bukan oleh tok syekh kita, tetapi sebagaimana Allah sendiri kehendaki. Macam mana kita nak tahu macam mana Allah mahu dirinya diingati? Ya, telah pun Allah khabarkan dalam Al-Quran dan melalui tunjuk ajar pesuruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tentang macam-macam zikir atau jenis-jenis zikir. Okey, ada beberapa yang memiliki asal ataupun yang memiliki dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama ialah
Ini sesuatu yang sebenarnya kita praktik dalam kehidupan seharian. Yang ini, apabila kita melaksanakan sesuatu perintah Allah dan meninggalkan sesuatu larangan Allah, kita sebenarnya sedang berzikir kepada Allah. Macam mana pula tu? Sebab apabila kita ingat kepada Allah lah, kita ingat kepada Allah, kita inginkan pahalanya, kita inginkan ganjarannya, kita inginkan rahmatnya, kita inginkan syurganya, maka kita melaksanakan sesuatu perintah, baik perintah itu wajib atau sunat. Demikian juga kerana kita takut, kerana kita bimbang daripada balasan Allah, daripada dosa, daripada hukuman di hari akhirat kelak. Kerana itulah kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Boleh jadi seseorang itu sedang duduk-duduk, lalu dia teringat, saya nak sembahyang duha lah, saya nak sembahyang sunat. Lalu dia pun melakukannya. Kenapa? Sebab dia ingat kepada Allah. Dia ingat bahawa Allah ada mensyariatkan satu solat sunat, iaitu solat sunat duha. Lalu dia pun melaksanakannya kerana mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ganjaran Allah, mengharapkan syurga Allah. Maka itu sebenarnya satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Yang menggerakkannya untuk melakukan itu asalnya ialah kerana dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini baik dalam perkara-perkara yang wajib, mahupun dalam perkara-perkara yang sunat. Sebagai contoh, bersedekah umpamanya. Okey, seseorang itu dia ingat kepada Allah. Dia ingat banyaknya ganjaran, pulangan yang Allah akan kembalikan kepada orang yang bersedekah. Maka itu menjadi motivasi untuk dia bersedekah kepada Allah. Bersedekah kepada orang yang memerlukan, ya, pembetulan di situ. Okey. Sebagai contoh, saya sendiri apabila membuat video. Okey, sedekah ini tak semestinya memberi harta. Sedekah itu boleh dalam bentuk membantu orang. Kita ada kekuatan fizikal, kita ada kemahiran teknikal, kita membantu orang. Itu sedekah juga. Saya membuat video pun sebenarnya sedekah juga. Kadang-kadang saya mendapat soalan juga, apa yang memotivasikan saya membuat video hampir setiap hari satu video, padahal saya tidak mengambil apa-apa pulangan daripada video tersebut. Maka saya jawab, motivasinya ialah saya ingin bersedekah ilmu dan ingin menjadikan ia satu pelaburan untuk diri saya sendiri di hari akhirat kelak. Kerana sama-sama kita ketahui bahawa apabila seorang hamba, seorang anak Bani Adam itu meninggal dunia, maka segala amalannya terputus kecuali 3. Apakah dia? Ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariahnya, dan juga doa daripada anak yang soleh. Jadi apabila saya sampaikan ilmu, ia dapat dimanfaatkan oleh para penonton. Moga-moga dengan itu saya mendapat pahalanya daripada Allah SWT meskipun saya telah meninggal dunia kelak. Jadi yang menggerakkan saya untuk membuat video ini ialah apa? Kerana saya ingat kepada Allah dan saya ingat kepada ganjarannya, kelebihannya di dunia dan di akhirat. Bukan sekadar buat video, ya, membeli kelengkapan untuk buat video, pelbagai jenis kamera ke apa ke, kan. Jadi semua ini yang menjadi motivasi. Yang pertama sekali apa? Sebab kita ingat kepada Allah. Sama juga apabila seseorang itu meninggalkan, menjauhi sesuatu yang dilarang. Mungkin dia hendak buat sesuatu yang dilarang. Katakan dia duduk seorang-seorang, dia nak sekarang ni nak berjudi, gambling. Tak perlu pergi Genting Highland, dah boleh ada online gambling. Dan sudah ada mudah sekarang ni, dah ada smartphone, dah ada internet, boleh saja online gambling di mana-mana. Dia nak gambling tetapi dia teringat kepada larangan Allah, maka dia pun meninggalkan online gambling tersebut. Maka dia juga sebenarnya ketika itu ingat kepada Allah. Maka tuan-tuan, apabila kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu sebenarnya adalah satu bentuk zikir juga. Yang pentingnya kita melakukan apa yang diperintahkan itu, baik wajib atau sunat, kerana Allah. Dan kita meninggalkan sesuatu yang dilarang itu juga kerana Allah. Baru itu namanya zikir, baru namanya ingat kepada Allah. Jangan katakan dia online gambling bila seorang-seorang dia online gambling. Bila di pejabat, dia ada khalayak ramai, dia tak buat online gambling. Kenapa? Nanti orang kata apa? Maka dia menjauhi sesuatu yang dilarang bukan kerana Allah, tetapi kerana manusia ada sekeliling dan melihat dia membuat kerja mungkar itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita satu bentuk mengingati Allah, zikir kepada Allah ialah dengan melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Okey, itu yang jenis yang pertama.
Jenis yang kedua, zikir yang kita sedia maklum, yang ini apa yang kita sebut secara lisan, bukan sekadar lisan sahaja, tetapi dengan hati yang juga menghayati apa yang kita sedang sebutkan itu. Yang inilah zikir, dan ini seterusnya terbahagi kepada dua yang disebut sebagai zikir mutlak, yang ini bila-bila masa pun boleh, di mana-mana pun boleh, kecuali dalam tandas. Okey, dan juga zikir muqayyad. Muqayyad ni maknanya ia terikat kepada masa tertentu ke, pada perbuatan tertentu ke, pada lokasi tertentu ke. Saya bagi contoh zikir mutlak. Mutlak ni maknanya bila-bila masa pun boleh. Sebagai contoh dalam hadis sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dua kalimah yang ringan di bibir tetapi berat di timbangan amal, lagi dicintai oleh Allah SWT, ialah subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Jadi dua kalimah zikir ni kita boleh buat bila-bila, ketika sedang memandu, ketika sedang menunggu bas, ketika ada banyak masa lapang, apa kita boleh melakukannya pada bila-bila masa. Alright. Afdalu zikir la ilaha illallah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah, maka kita boleh mengucapkannya pada bila-bila masa. Okey, dan seboleh-bolehnya lah tuan-tuan dan puan, bila sampai sedang memandu, katakan sampai traffic light, tak payah buka phone, tengok phone, cubalah tinggal phone itu, sambil duduk situ sebut saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita ni sangat addicted, sangat ketagih dengan phone. Bila ada masa lapang sedikit saja, terus capai phone, buka Facebook, buka Instagram, buka TikTok, tengok WhatsApp group, tengok Telegram group dan sebagainya. Cuba tinggalkan phone itu, ya. Jadi kita sentiasa berzikir ketika memandu, ketika di traffic light, ketika di traffic jam, ketika di pejabat, ketika sedang berjalan, boleh saja berzikir, dan ini disebut sebagai zikir yang mutlak. Kemudian ada zikir yang muqayyad, yang terikat dengan masa. Sebagai contoh, ada zikir pagi dan petang. Okey, dan ini kita baca pada waktu pagi, jangan baca pukul 1 tengah hari. Sebab dia terikat dengan waktu. Okey, apakah zikir pagi dan petang itu? Okay, sila muat turun, bagi yang belum ada, sila muat turun aplikasi Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ada terjemahannya dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris. Nak muat turun edisi PDF pun ada. Ialah satu buku zikir kecil yang sangat-sangat masyhur. Okey, kadang-kadang sudah diterjemahkan dalam bahasa yang lain ataupun atas tajuk yang lain, tapi tak apa, yang penting nama dia Hisnul Muslim, perisai bagi seorang Muslim. Dalam situ ada banyak zikir yang muqayyad, yang terikat dengan masa, dengan suasana, dengan perbuatan tertentu. Ada di situ zikir pagi dan petang. Okey, boleh rujuk di sana. Ini satu contoh zikir yang muqayyad, yang terikat dengan masa. Zikir yang terikat dengan perbuatan, misalnya zikir selepas solat, ia terikat dengan perbuatan selepas solat. Okey, solat dah habis, tapi ada satu ibadah lagi yang berlaku selepas solat, yang ini zikir selepas solat. Ini sebagai contoh. Zikir perbuatan contohnya lain, zikir apabila keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian bila kita masuk kereta, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallazi sakhkhara lana hadza, sehingga akhir, kan. Jadi ini zikir-zikir yang terikat dengan sesuatu perbuatan. Ada juga zikir yang terikat dengan sesuatu lokasi. Okey, lokasi. Sebagai contoh, satu zikir yang mungkin kita tak amalkan, tapi selalu berada pada lokasi itu. Yang ini zikir apabila berada dalam pasar, atau berdasarkan kaedah analogi, kaedah kias, apabila berada di shopping mall. Okey, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nombor 3351, atau penomboran edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 3429, ya. Rasulullah SAW bersabda, man qala fis suq, sesiapa yang berkata ketika dalam pasar. Okey, pada zaman Rasulullah SAW yang ada pasar, shopping mall memanglah tak ada, tetapi berdasarkan kaedah kias, analogi, boleh juga dalam shopping mall. Apabila dalam shopping mall, orang tengah duduk tengok, wah tengok tu, wah tengok ni, wah sana, wah sini, orang itu pula dia berzikir. Tak payah bawa biji tasbih, tak payah display kepada semua orang anda sedang berzikir. Sambil anda berjalan itu, mulut anda berzikir dan hati anda pun fokus kepada apa yang anda sedang zikir itu. Apa dia, ya?
Okey, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Okey, jadi zikir ni kita biasa dengar juga kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu. Di sini ada sikit beza. Tambahan yakni yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir ketika dalam pasar ataupun dalam shopping mall. Sesiapa yang membaca zikir ini, Rasulullah SAW menyatakan, hadis ini sebelum itu hadis ini memang ada perbincangan di kalangan ahli hadis sama ada ia dhaif ataupun hasan. Di sisi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menilainya sebagai hasan, ya, zikir yang hasan. Jadi sesiapa yang membaca zikir ini, Rasulullah bersabda, maka Allah akan mencatat baginya 1,000,000 kebaikan dan menghapuskan daripadanya 1,000,000 kesalahan dan membangunkan rumah untuknya di syurga. Kenapa besar sangat ganjaran baca zikir ni? Yelah, mana ada orang baca zikir ni? Tuan-tuan dan puan-puan, dia menonton video ni, ada tak bila masuk mana-mana shopping mall, ke pasar ke, pasar raya ke, kalau pasar raya sekarang apa, Lotus ke, Speedmart 99 ke, apa-apalah. Okey, khusyuk kan tengok tu, tengok ni, kira duit tak cukup, tengok ni kira duit tak cukup kan, semua nak beli, aku nak tu, aku nak ni. Mana ada orang nak zikir? Sebab itulah dengan zikir ini Allah SWT menjanjikan, okey, manfaat ataupun ganjaran yang sangat besar, ya. Okey, ini satu contoh zikir apabila berada di lokasi tertentu. Okey, contoh lain zikir muqayyad ialah apabila kita lihat sesuatu yang indah, sesuatu yang mengagumkan daripada alam ciptaan Allah ini. Okey, macam yang dalam video anda sekarang ni kan. Okey, apa yang kita nak ucapkan? Sila rujuk surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat nombor 191. Dia memula baca daripada ayat 190, tapi yang nak diucapkan tu di akhir ayat 191 yang ini, Rabbana ma khalaqta haza batilan subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah kamu mencipta yang ini ni secara batil, secara sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina azabannar, maka peliharalah kami daripada azab neraka, azab api neraka, ya. Jadi ini zikir yang bila kita terfikir ataupun ternampak keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ali Imran surah ketiga, ayat 191 rangkap terakhir. Tapi nak tahu cerita sebenar, baca daripada ayat 190. Kalau tak hafal yang ni, okey, boleh saja sebut subhanallah. Okey, apakah zikir apabila kita melihat sesuatu keindahan, kita kagum, kita takjub dengan keindahan Allah, keindahan ciptaan Allah, ia adalah subhanallah. Jika kita kagum dengan sesuatu yang dilakukan oleh manusia, okey, yang dilakukan oleh manusia, yang diucapkan ialah Masya Allah, la quwata illa billah. Sila rujuk dalilnya surah Al-Kahf ayat nombor 39. Okey, Masya Allah, la quwata illa billah. Boleh juga Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi ini contoh zikir-zikir yang muqayyad. Jadi zikir ni ada yang mutlak, ada juga yang muqayyad. Okey, alright, itu jenis zikir yang kedua. Jenis zikir yang ketiga ialah doa. Doa sebenarnya adalah satu bentuk zikir kepada Allah juga. Kerana apabila seseorang itu ada hajat, dia ada masalah, dia ada cabaran, dia ada sesuatu bahaya yang dia inginkan perlindungan, lalu dia ingat kepada Allah dan dia pun berdoa kepada Allah, maka doa juga adalah satu bentuk zikir. Jadi apabila seseorang itu banyak berdoa, dia juga sebenarnya banyak berzikir kepada Allah. Okey, jadi doa ni satu salah faham yang berlaku. Sebahagian orang dia membataskan doa itu kepada selepas solat saja. Katakan dia solat Zuhur pukul 1 suku dan dia berdoa lepas solat Zuhur. Asar katakan 4.30, dia pun berdoa selepas waktu asar. Antara tempoh tu dia tak doa langsung pun. Dia tak doa langsung pun, walaupun timbul ada hajat, timbul situasi apa, sebab yang dia faham doa ni mesti lepas solat saja.
Sebenarnya tak begitu ya. Bila tuan-tuan sedang memandu ke, sedang buat kerja ke, sedang ada apa-apa urusan ke, boleh saja berdoa. Angkat tangan dianjurkan, tetapi tak angkat tangan pun tak apa. Kita memuji Allah. Kita mulakan dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kemudian kita berdoa, ya Allah, aku sekarang dalam kesesakan lalu lintas. Padahal aku ada temu janji lagi 10 minit. Ya Allah, permudahkanlah, bukakanlah laluan ini agar aku dapat sampai ke lokasi dan memenuhi temu janji aku sebagaimana yang telah pun dipersetujui. Kalau ini contoh kalau you are stuck in a traffic jam kan, daripada oh damn, oh shit, oh this, oh that, apa semua tu, apatah baik kalau mulut itu berdoa. Okay? Ya, jadi tentang doa ini, dalil kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu, baru berselawat. Ada dalam buku saya, soal jawab adab-adab berdoa. Okay? Alright. Seterusnya, yang keempat itu antara berzikir juga ialah membaca Al-Quran. Okay? Dan ini Imam An-Nawawi menyebut, ya, tak silap saya, sebaik-baik zikir ialah membaca Al-Quran. Jadi sama juga tadi, macam saya kata, bila kita sampai, kita sedang memandu, katakan ada dekat traffic light, tak payah buka phone. Kalau nak buka phone pun, buka aplikasi Al-Quran, baca. Anda dapat baca 3 ayat, dapat baca 5 ayat pun tak apa, bagus. Okey, dapat baca 1 ayat, kemudian anda semak sekali terjemahan dia, anda tadabbur Al-Quran ketika itu pun cukup bagus. Okey, tak payah nak buka yang lain-lain tu. Anda masih boleh hidup tanpa media sosial ya. Saya ni orang-orang yang sezaman dengan saya, kita dulu pernah hidup tanpa handphone. Okay, kita dulu pernah hidup tanpa handphone. Dalam poket ada shilling, jika ada keperluan pergi public phone, masuk shilling, telefon ya. Bawa Quran ada, bawa Al-Quran kecil, kita baca yang tu. Jadi kita boleh hidup tanpa media sosial. Jadi anda pun generasi muda juga boleh hidup tanpa media sosial. Tak payah nak kena buka Facebook tu, tak payah nak kena buka Instagram, TikTok, Twitter, macam-macam lagi lah. Okey. Baik, jadi membaca Al-Quran adalah juga satu zikir. Baik, yang kelima, tadi saya sebut 4 kan? Okey. Jadi yang pertama, apabila kita melaksanakan perintah larangan Allah. Kedua ialah zikir itu sendiri. Ketiga ialah apa, berdoa. Keempat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga adalah zikir. Dan yang kelima ni mungkin tak banyak orang perasan, walaupun dah hafal ayat tu. Okey, yang ini dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dalam pelbagai perkara yang anda buat. Macam mana pula tu? Ayuh kita rujuk ayat nombor 21 surah Al-Ahzab. Surah yang ayat yang saya kata semua orang dah hafal. Yang ini firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kalian dalam, ataupun demi sesungguhnya adalah bagi kalian pada diri Rasulullah tu sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh ikutan teladan yang baik. Okey, sekarang ni siapakah yang hendak menjadikan Rasulullah ini sebagai contoh teladannya, sebagai ikutannya? Okey, liman kana yarjullah, yang ini bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, wa zakarallaha katsiran, dan banyak mengingati Allah, wa zakarallaha katsiran. Jadi tiga ya, siapa yang hendak menjadikan Rasulullah ni sebagai contoh ikutan? Pertama, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Memandangkan yang kedua tu hari akhirat, maka yang pertama itu antara tafsiran ialah mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan hidayah Allah, mengharapkan kasih sayang Allah ketika di dunia. Sementara yang kedua, wal yaumil akhir, ialah mengharapkan keselamatan, mengharapkan syafaat daripada Rasulullah SAW pada hari akhirat. Jadi yang pertama itu dunia, yang kedua akhirat. Dan yang ketiga, siapa yang nak ikut Rasulullah ini? Wa zakarallaha katsiran, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang banyak ingat Allah ni sebenarnya dia banyak mengikuti, mengamalkan, mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana kaitan zikir kepada Allah dengan sunnah Rasulullah? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ingat kepada Allah,
kita juga ingat kepada makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Kita juga ingat kepada makhluk yang Allah utus kepada kita, dan kita juga ingat kepada makhluk yang Allah sendiri kata uswatun hasanah. Lalu kita pun menjadikan dia sebagai ikutan. Jadi itu kaitannya ya. Dan kita sama-sama juga tahu ya, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat nombor 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah daku, ikutilah Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi apabila kita berzikir, kita ingat Allah, ialah antaranya kerana kita mencintai Allah, kerana Maha Suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Apabila kita sesama makhluk pun saling mencintai, kita akan selalu ingat-ingat tentang dia, kan? Jadi apabila kita mencintai Allah, kita akan selalu mengingati Allah. Dan Allah sendiri berfirman dalam ayat itu, kalau kamu cintai Allah, maka buktikanlah ia dengan mencintai ataupun dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Allah pun akan mencintai kita. Jadi di situ ada kaitannya macam mana zikir ini ada kaitan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak ceritakan sekali lagi bahawa antara bentuk zikir kepada Allah ialah banyak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan lihat ada orang, dia banyak zikir dengan biji tasbih dia, kan? Buat video di media sosial mana-mana pun biji tasbih. Dia nampak macam banyak berzikir kepada Allah, tapi dia tidak ikut sunnah Rasulullah dalam cara berzikir. Yang ini menghitung dengan jari, dan perkara-perkara yang sunat seperti ini kita menyembunyikannya daripada orang ramai. Sebab sama-sama kita tahu bahawa Rasulullah SAW ialah makhluk yang paling banyak berzikir kepada Allah. Tetapi kita tak nampak ataupun tak ada riwayat bahawa baginda berjalan-jalan di lorong-lorong kota Madinah, okey, ataupun di atas kuda, di atas unta dalam satu perjalanan, baik perjalanan dakwah, baik perjalanan ke perang ke apa, duk pegang biji tasbih, duk display kepada semua orang bahawa dia sedang berzikir. Alright, jadi orang yang berzikir dengan biji tasbih tu, niat dia tu kita letak tepi, tapi itu bukanlah orang yang sebagaimana yang disebut dalam ayat 21 surah Al-Ahzab ini ya. Sebab sunnah dalam berzikir ini ialah kita menyembunyikannya, hanya kita dan Allah sahaja yang mengetahui tentangnya. Ataupun mungkinlah orang rapat dengan kita, isteri kita ke apa ke, dia tahu mulut kita komak-komik ni bukan dia sebut apa, tetapi sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai contohlah ikut sunnah Nabi ni, kan, kita nak mandi, sama-sama kita tahu daripada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari tak silap saya, bahawa baginda apabila nak memulakan apa jua selalu akan mulakan belah kanan terlebih dahulu. Kita nak mandi sebagai contoh, kita mulakan sebelah kanan. Kalau kita mandi dengan gayung, kita ambil gayung tu dan sebelah kanan terlebih dahulu. Kalau kita mandi dengan air shower, pancuran, kita basahkan badan sebelah kanan terlebih dahulu. It might look very small, very simple, negligible, tetapi ada. Sebab bagi orang yang hendak ikut sunnah Rasulullah SAW, bagi orang yang mengharapkan yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira, ini adalah satu yang besar. Meskipun nak basahkan badan yang kanan dulu ke yang kiri dulu, it is as small as that. Okay? Dan bila kecil-kecil ni pun dia beri perhatian, demikianlah juga perkara-perkara lain yang lagi besar dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah beberapa macam-macam ataupun jenis-jenis zikir yang sebenarnya ada juga dalam kehidupan kita, tapi mungkin kita tak perasan itu adalah juga satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayo kita pay attention kepada perkara-perkara ini supaya kehidupan kita ini sentiasa dalam bentuk zikir kepada Allah SWT dengan sesuatu yang memang memiliki asalnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, bukan yang dibuat-buat sendiri seperti zikir nafas. Okey, jadi sehingga sini yang ingin saya kongsikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Tentang zikir tandas, maaf, yang saya sebut tadi, zikir mutlak boleh bila-bila di mana-mana kecuali dalam tandas. Kalau nak zikir dalam tandas, katakan dia terlupa nak baca zikir sebelum masuk tandas tu. Dah masuk baru teringat, boleh baca, tapi baca dalam hati, jangan sebut dengan lisan. Ini kalau memang dah perlu nak baca kan. Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'its, baca dalam hati, bukan secara lisan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.